Bila kau menyembah Allah, maka syirik. Bila kau tak menyembah Allah, maka hukumnya kafir. Astaghfirullahalazim. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dapat dalam minan lah saya tak. Siapa yang menipu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam minan lah saya tak. Minanar lah. Waduh, berani betul, geng. Saya juga sudah round di masyar Allah. Tidak ada juga golongan yang susah payah kerana waxing. Saya sudah diperlihatkan bagaimana sirat Allah dan ketinggian Allah. Ilmumu tidak lebih pada setitis air hujan pun, kata malaikat pengiring. Baru dia kata pada aku hari ini. Al-Fatihah bukan ayat dia. Itu adalah doa manusia kepada dia. Diselewengkan oleh Azazil. Azazil? Supaya manusia. Walaupun perempuan semata-mata, tapi sampai langsung tak ada sehelai benang pun pada tubuh badan, itu sudah dikira sebagai haram dan berdosa hukum dia. Sebentar. Tanpa serius. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum rap, what's the deal? Chuck John cruising like a spinning wheel. Round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in. Every corner got a story to tell. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, memang ada beberapa kawan kita yang request, geng, ya, dari ruang komentar, dari di Instagram, geng, ya. Yang pertama ada Bang Khairul Azraf Encem. Assalamualaikum, reaction please. Waalaikumsalam. Lalu ada juga Jufri Ja'far, dia kirimkan link yang sama, geng, ya, yaitu satu video terbaru dari Faktaul Channel. Kalau tak silap, part satunya udah pernah kita reaction bersama-sama, geng, ya. Jadi 10 ajaran sesat di Malaysia yang korang tak akan sangka. Dan ini adalah part 2. Waduh, ini kenapa ketika saya melihat gambar thumbnailnya ini terasa menyeramkan, geng, ya. Artis disyaki ikut ajaran sesat. Waduh, oke, lagi kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, ya, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jika kalian teringin belanja shopping silakan, geng, ya, karena di bawah video ini ada link Shopee yang boleh kalian lihat, kalian pantau. Apabila kalau ada barang-barangan yang cocok, yang sesuai dengan kalian, boleh, geng, kalian check out sekarang juga, geng, ya. Oke, tanpa buang masa kita akan lihat sama-sama, geng, sampai dengan selesai video terbaru dari Faktaul Channel, geng, ya. Wow, program e-hati. Ingatkan hanya 10 aja yang kemarin, geng, ternyata ada lagi nih. Dan ini part 2, geng. Astaghfirullahalazim. Apa yang jadi dengan Malaysia sekarang ni? Mengasas bersama syarikat berkaitan program motivasi e-hati ditahan polis siang tadi. Mengasas e-hati berkaitan dengan unsur mencolok mata dan amalan syirik seperti yang keluar di media sosial. Hasil saya telah mendapati memang ada kegiatan. Kalau korang ingat lagi, sebelum ini Fakta pernah ceritakan tentang 10 ajaran sesat di Malaysia. Fakta berkongsi kepada korang semua untuk senam ya, betapa banyak serta bahaya senaman gerakan-gerakan ajaran sesat di Malaysia ini. Tapi apa yang Fakta ceritakan itu cumalah cebisan dari dunia gelap, serpihan yang sedang membara dalam senyap. Astagfirullah. Ini kerana di sebalik tabir yang tak terlihat, mereka di kuburan tadi mengubah maksud yang telah lama terpahat. Ilarah, Menukar dari yang dilarang kepada yang dibolehkan. Mengalihkan dari yang ditegak. Ini Indonesia yang ini tadi. Dan memanipulasi dari yang haram ke halal secara terang namun penuh muslihat. Bila kau menyembah Allah, maka syirik.
baru permulaan. Permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Allah Akbar. 10 ajaran sesat di Malaysia yang korang takkan sangka. Oke. Disclaimer ya. Ya, oke. Dapat dikongsikan bersama. 10. Tuhan Harun. Tuhan Harun? Tinggi Kuantan menjatuhkan hukuman terhadap 2 pengikut Tuhan Harun yang terbabit dalam Ketua Penolong Penguat Kuasa Jabatan Agama Islam Pahang. Ini antara ajaran sesat yang paling menakutkan pernah menggemparkan Malaysia. Berlaku sekitar tahun 2013 di Kuantan, Pahang. Seorang lelaki bernama Harun bin Mat Saad, bekas ustaz dan pengamal perubatan Islam, tiba-tiba menggelar dirinya sebagai Tuhan. Pada awalnya, Harun menubuhkan beberapa pertubuhan berkonsepkan Islam sejagat. Kononnya untuk melahirkan umat Islam yang beriman dan bertakwa. Tapi dari situlah segalanya berubah. Dia mula mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi dan mempercayai dirinya adalah Tuhan yang sebenar. Dakwaan ini telah mendapat sokongan kira-kira 312 orang pengikut fanatiknya. Lebih mengerikan, dia menubuhkan sistem pengajian yang dinamakan University Universal Overhead God dengan 3 peringkat, iaitu intake baru, doktorat dan tahap tertinggi Doctor World of God. Setiap hari pengikutnya melakukan ritual music rock secara jamming. Menjelang waktu maghrib, mereka menari dan menyanyikan lagu memuja Harun sebagai Tuhan. Lebih ekstrim, mereka dikatakan sanggup mengambil nyawa sesiapa sahaja yang dianggap mengancam ajaran mereka, di mana kes ini membawa kepada terkorbannya seorang penguat kuasa agama Islam Pahang. Walaupun ajaran ini telah difatwakan haram pada 2013 dan Harun telah meninggal dunia pada 2016, ajaran ini dikatakan masih hidup bersembunyi dalam bayang. Sa'alam, 5 wanita dan 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Syariah di sini hari ini atas pertuduhan mempunyai kaitan dengan ajaran sesat Tuhan Harun. Ya Allah, awalnya sebenarnya tadi itu bagus geng ya, niat awalnya udah bagus, tapi semakin lama dia menganggap dirinya itu Tuhan. Ya Allah, Tuhan Harun. Oke, ini aku baru tahu nih geng. Dan akhirnya Tuan Harun itu ketika berusia 50 tahun meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan ya, Kuantan Pahang, karena masalah pernafasan pada tahun 2016 geng ya. Astagfirullahaladzim. 9 Nasrul Haq. Oke. Faktor pernah sentuh topik ini dalam video. Oh ya. Yaitu ilmu persilatan yang pernah diharamkan ya. Pada tahun 1978 kerana didakwa mengandungi unsur kesesatan. Tapi tak pernah faktor ceritakan secara terperinci. Silat batin Nasrul Haq atau Al-Haq pernah sekitar tahun 70-an, tetapi bukan seperti silat biasa. Di sebalik nama dan gerakannya, ramai yang mendakwa ia menyimpan sesuatu yang gelap. Saya tengok depan mata saya tuan, Nasrul Haq tahun 70-an. Pokok pisang tu, dia bersilat sangat. Putih tumbang. Masya Allah. Ilmu apa ni? Diharamkan ilmu tu tuan. Kononnya silat ini menggunakan ayat Al-Quran dan zikir sebagai medium mendapatkan kekuatan luar biasa, ilmu kebal, gerak tanpa sentuhan dan pelbagai lagi. Namun dari mana datangnya kekuatan itu? Ramai agamawan mendakwa silat ini berselindung di sebalik nama Islam, tapi hakikatnya dibantu jin. Kan? Beriman dengan ilmu batin. Jin. Tak usah belajar lagi ni. Fardu ain wajib. Nak kebal senang je. Beli kereta kebal. Tidak duduk zikir juga, zikir nak tidak ikhlas. Zikir itu kerana Allah. Ya. Ada orang dia minta satu zikir yang dia nak amalkan. Dia kata kalau dia amal zikir tu, nanti dia renung gelas, pecah gelas. Itu semua tu berzikir bukan untuk Allah. Nafsu syaitan berlaku.
Di sebalik Benar, keraguan benar. itu, Betul. silat Al-Haq mempunyai pengikut yang terlalu ramai. Sehinggalah pada April 1978, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri akhirnya membuat persidangan dan memutuskan untuk mengharamkan pertubuhan ini. Nasrul Walaupun Haq. ia telah lama difatwakan haram, dikatakan masih ada segelintir kumpulan yang mengamalkan silat ini. Dan kalau korang ingat dalam video fakta yang Ya. lepas, ramai di komen yang mendakwa lelaki Nasrul ini. Haq. Tengok lu. Padahal kan editan geng ya. Maaf. Ya Allah. Mengamalkan ilmu Nasrul Haq. Nasrul Haq. Padahal kan editan. Sedangkan video itu telah disunting untuk mempromosikan filem telekinesis. Ya. Wallahu a'lam. Telekinesis. 8. 8. Ajaran matahari. Jepun. Agama taslim di bawah ilmu Haji Mat Matahari. Dia Mat Matahari. dah kenal Allah. Dia dah serah pada Allah Ta'ala. Jadi senang. Sembahyang niat dia jadi. Ajaran sesat paling tua di Malaysia ini bermula sekitar tahun 1870-an, diasaskan oleh seorang lelaki bernama Haji Muhammad bin Syafi'i yang kemudian dikenali sebagai Muhammad Matahari, bertempat di Kampung Seronok, Pulau Pinang. Ajaran ini Kampung dikenali Seronok? sebagai taslim yang kononnya diambil dari surah Al-Ahzab ayat 56. Mereka telah menafsirkan surah tersebut dengan tafsiran songsang dan mendakwa ayat itu mewajibkan setiap pengikut menyerahkan harta, anak dan isteri kepada Rasul yang mereka anggap bukan lagi Nabi Muhammad tetapi Muhammad Matahari. Lebih mengerikan, mereka menolak Al-Quran sebagai wahyu dan mendakwa mushaf atau versi Quran yang sebenar hanya ada di tangan Rasul mereka. Hadis Isra' Mi'raj juga ditolak. Malah 2 kalimah syahadah mereka telah diubah menjadi Muhammad Syafi'i Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Lebih pelik, mereka tidak perlu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Sebaliknya cukup atau sekadar dengan mendaki Bukit Payung di Bayan Lepas, Pulau Pinang, di mana mereka ada meletakkan replika Kaabah di sana. Malah setahun sekali mereka akan berkumpul dalam ritual perjumpaan batin dan setiap anak yang lahir dianggap sebagai anak soleh. Na'udzubillah min zalik. Ya, hampir serupa dengan film Walid, geng ya. Ya Allah. Oke. Ajaran paling tua. 7. Budi suci. Budi suci. Nasrul Haq. Oh, ini macam yang tadi nih. Terdapat satu lagi ilmu persilatan batin yang mempunyai kaedah yang agak serupa, dikenali sebagai budi suci. Budi suci bukan silat biasa. Ia kononnya mengamalkan latihan jiwa, sejenis pertapaan yang didakwa menyerupai amalan Buddha. Malah elemen-elemen di dalam amalan ini seolah-olah bayangan kepada silat Al-Haq, di mana musuh yang cuba mendekat akan ditolak atau dihalang oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Menurut fatwa yang telah diwartakan kerajaan, antara beberapa amalan sesat kumpulan ini seperti mengubah zikir kepada kalimah Hindu, membagikan kiblat kepada 4 arah, menggunakan jin sebagai pendamping dan dakwaan pelik seperti Rasulullah bersilat seperti orang Melayu. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kalau yang seperti ini, geng, lawannya hanya satu, geng. Pesulap merah. Iya kan? Setahu saya kalau pesulap merah itu selalu bisa membongkar kedok-kedok yang seperti ini, geng ya. Astagfirullahaladzim. Oke. 6. Ajaran Tok Mat Janggut. Tok Mat Janggut. Sekitar tahun 2017, kecoh di media sosial apabila terdapat video beberapa orang kelihatan sedang berbalah. Bukan hadis Tok Mat kata hadis. Syair Tok Mat kata hadis. Itu penipuan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Minan Siapa yang menipu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Minanar lah. Waduh, berani betul, geng. Dengan tajuk Tok Mak Janggut Lahardoi mengajar ajaran sesat. Kalau korang nak tahu,
lelaki yang memakai baju putih tersebut bernama Muhammad bin Osman atau dikenali sebagai Tok Mak Janggut, dan dia didakwa telah menyebarkan fahaman wahdatul wujud. Ke mana arah katanya kita nak cari kereta? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gerakkanlah. Nangis ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kau tunjuklah ke mana arah kereta. Seperti yang Fakta pernah ceritakan dalam video sebelum ini. Namun seperti yang Fakta pernah katakan, sebenarnya terlalu banyak konsep di dalam wahdatul wujud ini yang bertentangan dengan syariah Islam sehingga membawa kepada penafian sifat-sifat Allah. Namun terlalu kompleks untuk Fakta ceritakan. Walaupun begitu, sejak dari dulu lagi ramai para ulama telah membantah pemahaman ini dan banyak negeri-negeri di Malaysia telah memfatwakan yang ajaran wahdatul wujud sebagai sesat. Apa yang anehnya, terdapat pengadu yang mendakwa ahli keluarga mereka yang mengikut ajaran Tok Mat ini mula bersikap pelik dan melakukan perbuatan yang aneh ketika beribadah. Walau bagaimanapun, pada tahun 2016, Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang telah mewartakan ajaran yang dibawa oleh Tok Mat Janggut adalah menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar. Wallahu a'lam. Diwatakan. Saya tak heran. Nabi diwatakan. Diwatakan. Ajar sesat baru di Pulau Pinang. Ajar sesat Tok Mak Janggut. Saya terpaksa menghadap 3 mufti, 3 dajjal. 3 mufti, 3 dajjal-dajjal, ya Allah. By the way, sekarang nasibnya gimana, geng? Tok Janggut itu, geng, ya. Apakah sudah dicekup atau macam mana, geng? Ya, kawan-kawan yang paham boleh komen di ruang komentar, geng, ya. Ya Allah, serem juga, geng, ya. Menakutkan, geng, di akhir zaman ini, geng. Ya Allah. Oke, kita lanjut lagi, geng. 5. Perjalanan mimpi yang terakhir. Saya selalu cakap kalau saya lupa hati kan, saya cakap dengan malaikat macam ni. Tak boleh ni, kami ni kecil-kecil aja, Allah balik bom besar-besar. Kan Allah dah janji malaikat datang. Kan Allah dah janji tak sakit dah mati. Perjalanan mimpi yang terakhir atau singkatannya PMYT merupakan ajaran sesat yang pernah menggemparkan Malaysia pada tahun 2021. Diasaskan oleh seorang wanita bernama Masitah Abdul Jalal. Bocor ni yang setelah saya round dah. Contoh saya dah round di Masyar Allah. Jadi saya tahu soalan apa dekat situ, apa kelemahan manusia kat situ. Jadi saya bagi pada soalan-soalan bocor. Ini hampir sama dengan Mama Gupron nih kalau yang seperti ini, geng, ya. Aduh. Ajaran ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan pelbagai dakwaan dan ramalan pelik yang kononnya diperoleh daripada mimpinya. Masa nak kiamat tu, Allah Ta'ala saya mengungkit kalau nak bakar Nabi Adam. Kan saya cerita masa tu bergegar-gegar arash, bergegar-gegar. Saya menjerit-jerit kalau nak bakar Nabi Adam, kalau nak bakar Nabi Adam. Nabi Adam lah punca dia. Saya sudah round di dalam neraka Allah. Tidak ada golongan masuk neraka kerana vaksin. Saya juga sudah round di Masyar Allah. Tidak ada juga golongan yang susah payah kerana vaksin. Saya sudah diperlihatkan bagaimana sirat Allah dan ketinggian Allah. Ilmumu tidak lebih pada setitis air hujan pun, kata malaikat pengiring. Baru je kata pada aku hari ni. Ya, hampir sama dengan Mama Gupron ini, geng. Serius. Menunjukkan ajaran ini berjaya menarik kira-kira 3,000 pengikut, termasuk golongan profesional seperti doktor, jurutera, pensyarah, guru, malah anggota polis dan tentera. Ajarannya juga menyimpang jauh dari Islam, termasuklah menyalahkan Nabi Adam sebagai punca manusia diturunkan ke bumi. Hari kiamat akan berlaku disebabkan dirinya, termasuklah mendakwa dia boleh menyelamatkan manusia dari masuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Walau bagaimanapun, pada September 2021 masih tadi tahan polis dan dia akhirnya mengisytiharkan taubat secara terbuka. Saya Masitah binti Abdul Jalal sesungguhnya membuat peristiharaan ini dengan suci hati, penuh keinsafan dan keikhlasan. Ikhlas betul tak? Jangan-jangan merasa terintimidasi dikarenakan dijekup polis, ya, pihak kerajaan gitu kan. Sekarang gimana, geng, nasibnya, geng? Apakah sudah bebas atau macam mana, ya kan? Jadi teringat sama Gupron saya ini, geng. 4. Empat. Ajaran sesat hadi minallah.
Hadi minallah. Hah? Saya tak ada agama. Hah? Astaghfirullahalazim. Video yang korang tengok ini merupakan ucapan yang diungkapkan oleh seorang individu, Hadi Minallah, atau nama sebenarnya Wayang Hadi Kesumo. Namanya aja bagus geng ini geng ya, Hadi Minallah. Tapi ada nama aslinya nih geng, Wayang Hadi Kesumo. Ya, oke. Apa yang menyeramkan, lelaki ini bukanlah sekadar mengajar ilmu makrifat yang didakwa menyimpang jauh dari ajaran Islam. Malah dia dikatakan mengamalkan konsep agama pluralisme, iaitu satu fahaman yang mempercayai semua agama adalah sama. Tuhan tak tengok you Hindu ke, Buddhis ke, Kristian ke, Islam ke. Tuhan tak tengok. Tuhan tengok you baik. Aku lebih suka orang yang tidak Islam, tapi orang itu berbuatlah baik. Ajarannya dikatakan telah bertapak di setapak dan kini cuba disebarkan pula ke Kota Tinggi Johor. Yang lebih mengejutkan, dalam satu video yang viral ketika majlis convocation di Langkawi, isteri-isteri pengikutnya yang bukan mahram dilihat menyentuh Hadi tanpa rasa bersalah, seolah-olah hukum Allah tiada nilai lagi di mata mereka. Alamak. Berpelukan. Malah Hadi dengan angkuhnya menolak serta memperlekehkan hadis Nabi Muhammad. Ada yang kata Nabi jumpa Nabi ini, jumpa Nabi itu, naik ke Sidratul Muntaha, kenderaannya naik onta. Apa? Buruk. Oh, borak. Buruk. Aku pun tak unta. Jumpa borak tu dalam Al-Quran tu. Apa borak tu? Burung unta kan? Bila kau menyembah Allah, maka syirik. Hah? Bila kau tak menyembah Allah, maka hukumnya kafir. Astaghfirullahalazim. Kerana kesesatan yang melampau ini, banyak negeri di Malaysia telah mewartakan fatwa pada tahun 2023 bahawa ajaran Hadi Minallah adalah sesat dan mana-mana pengikut diseru agar segera bertaubat. Terus nasibnya wayang siapa namanya? Hadi, Wayang Hadi itulah. Gimana geng? Hah? Dicekup, ditangkap atau macam mana nih geng sekarang geng? Hah? Di mana dia sekarang? 3. Oke, 3. Ajaran sesat agama Melayu. Al-Fatihah bukan ayat dia. Hah? Itu adalah doa manusia kepada dia. Diselewengkan oleh Azazil. Azazil? Supaya manusia sesat. Kalau korang ingat lagi, nama Wan Nur Hayati Wan Alias atau dikenali sebagai Ibu Yati pernah viral di media sosial pada tahun 2021. Benda ni kecoh saya. Kenapa dia nak serang aku? Bezakan antara Islam Quran dan Islam Arab. Allah Akbar. Kau cakap kau dah semua pasung. Saya tak pernah sebut. Ini kerana Ibu Yati yang dahulunya seorang wartawan terkenal yang merupakan pemenang hadiah kewartawanan Malaysia MPI 2014 dikatakan telah mengasaskan satu ajaran baru. Ini ngapain geng? Yang dinamakan sebagai agama Melayu. Malah hantaran-hantaran dia di media sosial pun sangat-sangat menakutkan. Ibu Yati bukan sahaja menafikan kewujudan Allah dan Nabi Muhammad, malah dengan berani menghina dan mempelekehkan sehingga mendakwa bahawa Allah dan Muhammad hanyalah Tuhan dan Nabi bagi orang Arab. Waduh. Na'udzubillah min zalik. Lebih menyeramkan, dia didakwa telah mencipta versi baru syahadah yang membawa maksud Tuhan Matahari, Tuhan Bulan dan Tuhan Bintang. Hancur semua musuh Melayu 7 kali. Ilaha, ilama. Astaghfirullahalazim. Tak cukup dengan itu, seram, geng. dia turut mendakwa menyamakan Allah dengan berhala serta mendakwa Allah SWT memiliki 3 anak perempuan iaitu Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manna. Astaghfirullahalazim. Banyak lagi penyelewengan yang dibawa oleh Ibu Yati seperti telur naga Yang asal usulnya adalah daripada naga. cahaya api yang dipanggil muntah naga yang akan keluar ketika berzikir dan macam-macam lagi. Sehingga Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor
akhirnya memfatwakan ajaran agama Melayu yang dibawa Ibu Yati adalah sesat dan bertentangan dengan Islam. Ibu Yati. Walau bagaimanapun, pada Julai 2023, Wan Nur Hayati Wan Alias telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Innalillahi Wan Nur Hayati pemenang anugerah meninggal dunia, geng. Soalan saya, geng, ya, Bu Yati ini ketika meninggal sudah dalam kondisi bertaubat atau bagaimana nih, geng? Kawan-kawan boleh komen lagi di ruang komentar ya. Oke, Al-Fatihah. Kita coba lanjut, geng, ya. Lanjut. Dua. Ajaran sesat Al-Ma'unah. Al-Ma'unah ini merupakan antara ajaran sesat paling ganas yang pernah bertapak di Malaysia, iaitu Al-Ma'unah. Pada awalnya, Al-Ma'unah atau nama penuhnya Persaudaraan Ilmu dalam Al-Ma'unah kononnya mengamal perubatan Islam dan ilmu silat, diasaskan oleh Muhammad Amin bin Muhammad Razali. Namun menurut Ketua Komando dalam VET 69, ilmu kebatinan Al-Ma'unah serta ajarannya mempunyai unsur seakan-akan silat Nasrul Haq. Sebenarnya Al-Ma'unah dan sebagainya sama saja pembawakannya macam Nasrul Haq yang dah diharamkan sebelum ni. Macam-macam lagi Abatal lah, apalah semua tu. Semua sama macam-macam Nasrul Haq yang diharamkan pada awal 80-an dulu. Tukar nama ya, buat-buat sikit. Lepas tu permainan sama. Di mana ia telah menarik lebih 1,000 pengikut dari Malaysia, Brunei, Singapura, Mesir dan Arab Saudi. Banyak juga. Penglibatan saya dalam Ma'unah ni kerana asalnya kerana minat seni mempertahankan diri. Dan yang menariknya saya untuk menyertainya adalah kerana kaedah pembelajaran dan teknik mempertahankan dirinya tu agak unik. Mempertahankan diri tanpa ada sebarang sentuhan. Namun bila kepercayaan berubah jadi ketaksuban, yang datang hanyalah malapetaka. Saja yang keluar daripada mulut pemimpin, apa saja arahan yang datang daripada pemimpin, pengikut tak boleh question, kena obey, kena taat. Sebab mereka percaya apa saja yang ada dalam kepala pemimpin hanya Allah saja yang tahu. Muhammad Amin mula bercita-cita kononnya mahu menubuhkan kerajaan Islam, iaitu merancang untuk menggulingkan kerajaan sedia ada. Tahun 2000 menjadi saksi Al-Ma'unah menyerang kem askar Wataniyah dan menyeludup senjata dalam misi keganasan yang dianggap sebagai antara paling dahsyat dalam sejarah negara. Dipendekkan cerita, kumpulan ini akhirnya ditumpaskan dan semua pengikut ajaran itu dipenjara seumur hidup. Malah negeri Perak turut mengeluarkan fatwa bahawa kumpulan Al-Ma'unah serta buku ajarannya diisytiharkan sesat dan diharamkan. Sampai begitu, geng, ya. Berani menyerang kerajaan, ya. Jadi dia seperti apa, geng, ya? Merencanakan kudeta, geng, ya. Sampai-sampai berani menyerang pasukan Wataniyah, geng, ya. Ya Allah. Satu, apa ini? Hati. Hati-hati. Ini. Sebelum Pak ceritakan dengan lebih lanjut. Kes ini mengandungi terlalu banyak adegan yang agak melampau. Waduh. Walaupun itu dia kan bukan satu ajaran agama langsung, tambahan pula masih menggunakan kesehatan. Oke. Namun disebutkan ada ajaran email, bla 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 bla. Oke. Ini paling baru kan, hati. Namun disebabkan ia adalah cadangan dan email daripada korang, Faktau akan cuba sebaik mungkin untuk tapis agar sesuai dengan semua peringkat umum. Pasangan suami isteri Diana Tahir dan Rahim Syukur yang merupakan pengasas bersama syarikat berkaitan program motivasi E-Hati ditahan polis siang tadi. Baru-baru ini, Malaysia telah dikejutkan dengan kes E-Hati, iaitu sebuah program motivasi rumah tangga yang diasaskan oleh Diana Tahir dan suaminya Rahim Syukur. Semuanya bermula apabila seorang aktivis wanita bernama Masyita Asy'ari mula mendedahkan satu persatu apa sebenarnya yang terselindung di sebalik program ini di media sosial, dan dari situlah semuanya terbongkar. Sehingga sekarang asal saya telah mendapati memang ada kegiatan Betul. Kegiatan apa? Malah kes ini turut dibongkarkan oleh Caprice dalam podcastnya. Serius, geng? Di mana kumpulan ini didakwa mengadakan ritual pelik dan aktiviti tidak bermoral
serta di luar tabi'in Apa dalam itu? sebuah program yang dianjurkan secara tertutup di Pusat Konvensyen Shah Alam. Lebih menakutkan, segala amalan yang diajarkan oleh pasangan itu didakwa hampir kebanyakannya berasaskan ajaran Hindu dan bertentangan dengan Islam, sehingga satu tahap mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh agama. Oh, ini yang teriak-teriak itu, geng ya? Betul tak? Nih, nah nih, ada yang teriak-teriak, ha, ha. Tapi tak pastilah apakah betul yang ini? Apa yang telah diharamkan oleh agama, sehingga kan viral IPR yang dihasilkan oleh pasangan ini digaul lawan arah jam, dengan penuh kesedaran nafas, bersambung dan berzikir. La ilaha illallah. Dikatakan kononnya dengan zikir dan selawat mengandungi bahan terlarang yang dipanggil psilocybin mushroom untuk membuatkan peserta hayal dan seronok. Malah kemungkinan itu turut disokong oleh Public Health Malaysia sendiri yang menggesa sesiapa yang mempunyai sampel air itu untuk diserahkan kepada pihak berkuasa. Walau bagaimanapun sehingga kini, kes ini masih lagi dalam siasatan. Dah tunjuk dah panduan dan cara untuk healing, untuk cari ketenangan. Baliklah kepada Al-Quran, sunnah dan panduan para ulama untuk cari ketenangan dalam jiwa. Al-Quran kan ada, alim ulama sebagai rujukan kan masih ada. Pasal apa sampai kena bayar sampai puluhan ribu? Ya, suruh bayar ya. Nak dapatkan ketenangan yang boleh dapat secara percuma. Dan bila berhimpun ramai-ramai walaupun perempuan semata-mata, tapi sampai langsung tak ada sehelai benang pun pada tubuh badan, itu sudah dikira sebagai haram dan berdosa hukum dia. Sebentar. Tanpa serius. Astaghfirullahaladzim. Ajaran sesat tak selalu datang dalam bentuk yang menakutkan. Kadang ia datang dengan senyuman dan kata-kata manis. Tapi ingat, Allah telah memberi peringatan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 153. Bila manusia mula cipta kebenaran sendiri, itulah permulaan kehancuran. Semoga kita dan keluarga kita semua dilindungi daripada ajaran-ajaran yang merosakkan akidah dan menyimpang daripada Islam, insya-Allah. Ini nih. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Fakta ucapkan atas sokongan dan cadangan Mantap. semua. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye. Waalaikumsalam. Terbaik untuk Fakta Channel. Dan by the way, ketika saya melihat video-video dari Fakta Channel ya, 10 ajaran sesat di Malaysia ini, geng, akhirnya saya berkesimpulan, geng, bahwasanya cukup menakutkan, geng, ya, di akhir zaman ini, geng. Ya Allah, rasanya ini macam apa, geng? Aku shock, geng, ya. Ya Allah, ingatkan di Indonesia aja nih, geng, ya, yang ada seperti itu. Ternyata di Malaysia pun juga ada, geng, ya. Dari tahun lama ya sampai yang paling terbaru nih, IHT tadi, geng, ya. Ini nih, aku yang masih tidak bisa berkomentar ini, maksudnya tidak bisa paham, mengerti maksudnya itu, maksudnya macam mana, geng, yang IHT ini. Karena sepertinya ada beberapa informasi yang apa ya, belum disampaikan nih, geng. Aku pun juga nggak tahu. Oke, nanti saya akan coba untuk mencari tahu sendiri dari handphone, geng, sebenarnya apa itu IHT ya, dan bagaimana himpunan itu dibentuk dan apa saja aktiviti kegiatan mereka sih, geng, ya. Oke, so ya macam mana, geng, boleh komen di ruang komentar. Jujur aku shock sekali nih, geng. Ya sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini. Thank you, geng, dan sekali lagi mungkin pesan untuk kita semua, geng, ya, selalu berhati-hati, geng, ya. Semoga iman kita lebih dikuatkan karena kita sekarang mungkin sudah akhir zaman, zamannya fitnah, kejadian pelik di mana-mana, bahkan sampai-sampai banyak sekali di luar sana, geng, ya, yang mengaku agama Islam, tapi belum tentu nih ajaran mereka seperti yang kita kenal selama kita mengenal agama Islam, geng, ya. Ada yang pelik ya kan, geng. Hati-hatilah, geng. Oke ya, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kecemasan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya berlojong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Indonesia, I love Indonesia. Bye bye, geng.
Assalamualaikum Rek, what's the deal? Chuck John cruising like a spinning wheel, round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in.